Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan G1 PCUM Cawangan Johor Bahru ingin membentangkan tugasan kumpulan kami bagi subjek perundingan komunikasi. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Afif bin Yusof, Nurjihan binti Abdul Ghani, Muhammad Faiz bin Zahar, Hafizan bin Maksum serta Cik Mustafa Helmi bin Cik Zakaria. Tajuk yang dipilih bagi tugasan perundingan komunikasi ini ialah kenaikan harga ayam dan kekurangan bekalan ayam di dalam pasaran. Sebagai permulaan, saya akan menerangkan tentang latar belakang isu. Latar belakang isu bagi tajuk yang dipilih ialah kenaikan harga serta kekurangan bekalan ayam di dalam pasaran. Kenaikan harga dan kekurangan bekalan ayam di pasaran ini dikatakan berpunca daripada kartel ayam yang telah menyorok bekalan serta memanipulasi harga ayam di pasaran. Ini sebagai protes kepada kerajaan yang dikatakan lambat membayar subsidi sebanyak 60 sen kepada mereka. Oleh itu, pelbagai alasan seperti pembesaran ayam yang lambat, tiada bekalan ayam yang digunakan sebagai alasan untuk mereka menyekat bekalan ayam ke pasaran. Oleh itu, kerajaan telah mengambil langkah menyekat ekspor ayam ke Singapura, di mana negara kita Malaysia telah menjadi pengeksport utama sebanyak 3.6 juta ekor sebulan ke negara tersebut. Secara tidak langsung, negara Singapura juga terkesan disebabkan isu kekurangan bekalan ayam ini. Harga ayam yang tidak terkawal yang meningkat sebanyak RM60 sekilogram ini telah memberi impak kepada masyarakat, di mana bagi mereka seperti peniaga ataupun orang-orang kampung yang kurang berkemampuan akan terasa kesannya disebabkan kenaikan harga ayam ini. Seterusnya saya akan membentangkan tentang masalah yang dihadapi. Di sini 3 masalah utama yang telah digariskan sebagai masalah yang dihadapi disebabkan isu ini. Yang pertama ialah masalah ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang melanda negara. Disebabkan pandemik yang telah melanda negara dan secara global ini, maka banyak pusat penternakan ayam tidak dapat beroperasi. Selain itu, kekurangan pekerja, terutamanya pekerja asing yang telah pulang ke negara asal, menyebabkan pusat penternakan serta pengeluaran ayam tidak dapat beroperasi secara sempurna, dan ini menyebabkan operasi pusat penternakan ayam tersebut terjejas, seterusnya mengurangkan bekalan ayam di pasaran. Masalah kedua ialah musim perayaan. Musim perayaan yang melanda dan kekurangan bekalan ayam ini telah menyebabkan banyak pihak menghadapi masalah, terutamanya bagi mereka yang ingin mengadakan rumah terbuka ataupun pihak penjual yang ingin menjual ayam sebagai persediaan hari raya. Masalah yang ketiga ialah kejatuhan nilai mata wang dan kegagalan pihak kerajaan menangani isu ini dengan baik. Sebelum ini, negara kita telah mengimport bekalan ayam daripada negara jiran kita iaitu Thailand. Namun begitu, disebabkan kejatuhan nilai mata wang negara, maka
pihak Thailand telah mengurangkan serta menyekat bekalan ayam ke negara kita. Selain itu, Kementerian Perdagangan dan Komoditi gagal mengesan isu ini lebih awal, dan seterusnya apabila isu ini telah menjadi besar serta tidak terkawal, mereka tidak dapat mengambil langkah dengan betul serta menangani isu ini dengan lebih awal. Impak ini akan memberi kesan kepada semua pihak yang terlibat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Zahar, nombor matrix 268439. Okey, saya akan membentangkan tentang impak isu ini kepada masyarakat. Okey, yang pertama adalah kesan terhadap sosioekonomi Malaysia. Isu kenaikan harga ayam ini amat memberi kesan ke atas sosioekonomi negara. Kegiatan pihak yang tidak bertanggungjawab mengambil untung secara berluasa dan menjadikan para pengguna sebagai mangsa eksploitasi para peniaga, juga badan-badan korporat yang mengambil kesempatan ke atas kenaikan harga ayam ini. Pihak yang tidak mahu menanggung bebanan kenaikan kos memindahkan lebihan kos ke atas pihak lain, dan ini menyebabkan memberi tekanan dan bebanan kepada pengguna dan masyarakat, sekaligus menggugat dan memberi kesan negatif kepada pertumbuhan sosioekonomi negara. Okey, yang kedua adalah kesan terhadap golongan B40. Dalam isu ini, ia akan menyebabkan golongan B40 antara golongan yang paling terkesan lah, dan ia akan menyebabkan golongan B40 ini makin terhimpit dan terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk mendapatkan bekalan ayam. Dan kenaikan harga ayam ini juga akan menyebabkan kuasa beli golongan B40 ini semakin berkurangan. Dan ini akan membebankan golongan B40 lah. Okey, yang ketiga adalah kesan terhadap para peniaga. Para peniaga juga adalah terdiri daripada komuniti masyarakat yang terjejas akibat daripada kenaikan harga ayam ini, kerana mereka terpaksa tanggung kos yang tinggi dan kerugian sehingga menyebabkan para peniaga terpaksa menaikkan harga ayam tersebut. Dan kenaikan harga ini yang telah ditetapkan oleh pembekal menyebabkan para peniaga terbeban dengan kos yang tinggi. Okey, bagi mendapatkan ayam tersebut lah. Dan hal ini menyebabkan para peniaga ayam mengalami kerugian, iaitu pendapatan harian dan bulanan mereka semakin berkurangan. Dan ia adalah berpunca daripada kuasa beli pengguna yang semakin berkurang. Hal ini jelas menunjukkan bahawa pengguna peniaga adalah merupakan golongan yang terkesan akibat daripada kenaikan harga ayam ini oleh pembekal, dan ia turut memberi kesan kepada pertumbuhan sosioekonomi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cik Mustafa Ilmi bin Cik Zakaria, nombor matrik 268317 dari kumpulan C1 untuk tugasan kumpulan bagi subjek SCCG 3123 iaitu komunikasi perundingan. Saya akan menerangkan secara ringkas berkenaan pengenalpastian dan perbincangan jenis rundingan berkenaan krisis kenaikan harga dan kekurangan bekalan ayam di Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, perundingan merupakan satu proses untuk mencapai satu matlamat atau tujuan dan melibatkan satu pihak atau lebih. Perkara yang perlu ada pada seorang perunding bagi melancarkan setiap proses perundingan adalah amanah, jujur dan bertanggungjawab. Yang pertama. Yang kedua, kebolehan untuk mengawal emosi dalam semua keadaan. Yang ketiga, kebolehan untuk mempengaruhi pihak lawan dengan idea yang tepat dan bernas. Yang keempat, tidak mudah berputus asa. Selain itu, elemen penting yang perlu diambil kira sebelum sebarang perundingan dibuat adalah budaya, masalah dalaman dan maklumat. Kesemua elemen ini adalah perlu diambil kira bagi melancarkan setiap proses perundingan. Di dalam menghadapi krisis ini juga, pihak kerajaan boleh menjalankan dua jenis perundingan, iaitu yang pertama, perundingan distributif. Perundingan distributif merupakan perundingan yang meletakkan dua pihak tersebut dalam situasi kalah menang, iaitu atau kompetitif dengan matlamat yang satu, iaitu untuk memenangi dalam rundingan yang dibuat. Sebagai contoh, dalam menghadapi kekurangan bekalan ayam atau menjadikan bekalan ayam sentiasa mencukupi, kerajaan menawarkan pinjaman modal, subsidi dan lain-lain kepada para peternak ayam. Namun peternak ayam dikehendaki menjual ayam mereka pada harga pasaran yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jika mereka enggan atau engkar, maka kerajaan akan mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas para peternak ayam melalui peraturan dan undang-undang yang telah dibuat oleh kerajaan. Yang kedua adalah perundingan integratif.
Perundingan integratif adalah perundingan yang meletakkan kedua-dua pihak dalam situasi yang mendapat manfaat atau faedah secara bersama. Sebagai contoh, kerajaan memberi pelbagai inisiatif bantuan seperti subsidi, pengurangan cukai dan lain-lain kepada peternak supaya bekalan ayam sentiasa mencukupi, dan sekiranya pengeluaran ayam banyak, kerajaan akan memasarkan ayam tersebut ke negara-negara luar yang memerlukannya. Dalam perundingan integratif ini, kedua-dua pihak iaitu pihak kerajaan dan peternak masing-masing mendapat apa yang diinginkan. Peringkat perundingan pula adalah peringkat pertama, peringkat dalaman, iaitu kerajaan melalui badan-badan yang dipertanggungjawabkan seperti peladang, farma dan lain-lain agensi dalam negara mencari penyelesaian bagi mengatasi setiap masalah yang berlaku. Dengan cara ini, setiap permasalahan yang dihadapi akan diatasi dengan tindakan yang dibuat oleh pihak kerajaan. Yang kedua adalah peringkat luaran. Pada peringkat luaran, pihak kerajaan melalui agensi yang dipertanggungjawabkan iaitu MAFI, iaitu Kementerian Pertanian dan Industri Makanan, serta lain-lain agensi akan segera melakukan perundingan dengan negara pengeluar ayam seperti Thailand, China, Brazil dan lain-lain. Perundingan terus dengan pihak luar tanpa melalui kata juga akan dapat mengekalkan harga semasa ayam dan menjamin bekalan ayam yang berterusan serta mencukupi daripada pengeluar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizan bin Maksum, nombor metrik 288356 daripada kumpulan G, akan menerangkan tentang apakah teori yang terlibat dalam proses perundingan komunikasi. Teori yang terlibat adalah berdasarkan kepada model, iaitu model keprihatinan berganda. Model keprihatinan berganda ini mempunyai dua tahap, iaitu tahap keprihatinan terhadap hasil yang diperoleh oleh diri sendiri. Tahap kedua adalah keprihatinan terhadap hasil yang diperoleh oleh orang lain. Model ini terdapat dua paksi, iaitu paksi menegak dan paksi melintang. Paksi menegak mewakili keprihatinan terhadap hasil yang diperolehi oleh orang lain, dan perunding menggunakan komunikasi bekerjasama, manakala paksi melintang mewakili keprihatinan hasil yang diperoleh oleh diri sendiri, dan perunding menggunakan komunikasi efektif. Daripada model tersebut terdapat 5 strategi yang digunakan pakai. Yang pertama adalah strategi bersaing. Strategi bersaing berada di kedudukan kanan sebelah bawah, menggambarkan bahawa perunding tidak peduli terhadap hasil yang diperoleh oleh orang lain, oleh pihak lain, dan komunikasi ini adalah komunikasi efektif di mana menggunakan strategi ancaman, hukuman dan mengambil tindakan sendiri dalam bersaing. Yang kedua adalah mengalah. Mengalah berada di kedudukan kiri dan belah atas, menggambarkan bahawa perunding prihatin terhadap hasil yang diperoleh oleh pihak lain dan membiarkan pihak lain menang dan tidak mempertahankan kehendak diri sendiri. Yang ketiga adalah tidak bertindak. Tidak bertindak berada di kedudukan bawah sebelah kiri, menggambarkan bahawa perunding tidak menghiraukan terhadap apa yang ingin diperolehi oleh pihak lain dan diri sendiri. Strategi ini digunakan strategi mengelak dan dianggap perunding pasif. Yang keempat, berkompromi. Berkompromi berada di kedudukan tengah model yang menggambarkan bahawa perunding mengambil sikap bersederhana, dan perunding menggambarkan bahawa proses perundingan itu berlaku sama ada perunding tidak berminat atau tidak ikhlas untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi kehendak orang lain. Yang kelima adalah menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah berada di kedudukan kanan dan atas. Strategi ini adalah amat baik dan ia biasanya perunding mengambil berat terhadap hasil yang diperolehi kedua-dua belah pihak yang membawa faedah bersama. Komunikasi strategi ini digunakan adalah berdasarkan kepada bekerjasama, berusaha dan bergerak secara aktif untuk mencapai sesuatu matlamat dalam proses perundingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jihan binti Abdul Ghani, nombor metrik 268574. Okay, di sini saya ingin membentangkan cadangan strategi dan taktik untuk menaik isu yang dihadapi mengenai kenaikan harga barang
dan kekurangan bekalan ayam di pasaran. Okey, pertama sekali, kerajaan perlu membuat pemantauan dan tindakan terhadap pihak yang tidak mengikut peraturan harga barang ayam dan telur mengikut Akta Kawalan Anti Pencatutan 2011. Pemantauan ini perlu dilakukan setiap hari bagi memastikan pergerakan harga runcit ayam dan telur ayam tidak menekan pengguna dan memastikan pasaran sentiasa kompetitif. Pendekatan ini yang dilakukan ia bertujuan untuk mendapatkan maklumat harga di samping memberi peringatan kepada peniaga supaya tidak menaikkan harga sewenang-wenangnya. Oleh yang demikian, hasil melaksanakan pemantauan ayam dan telur mendapati kuantiti pengeluaran dan keberadaan telur ayam di pasaran adalah stabil dan tidak membebankan rakyat. Justru itu, anti pencatutan merupakan undang-undang untuk melindungi pengguna dari pencatutan yang melampau seperti tindakan peniaga menaikkan harga barang secara melampau dan bertujuan untuk menjana keuntungan. Tambahan lagi, kerajaan perlu menghentikan mengekspor ayam ke luar negara untuk memastikan bekalan yang mencukupi dalam pasaran domestik serta mengutamakan rakyat. Sekatan ini dilakukan bukan langkah-langkah yang panjang. Sebaliknya, ia akan dibenarkan semula selepas keadaan bekalan negara kembali pulih. Oleh itu, pada masa yang sama, kerajaan boleh mengurangkan peranan orang tengah yang selama ini memanipulasikan bekalan dengan harga tersebut. Seterusnya, bagi membangunkan sektor pertanian, kerajaan perlu menganalisis semula tanah-tanah yang terbiar bagi memajukan dalam sektor ini. Sebagaimana yang kita tahu, ianya dapat mengekalkan kaedah lama dan mencipta keuntungan daripada mengambil risiko kerugian. Jika diteliti lebih mendalam, langkah-langkah pertanian perlu dibuka dengan lebih banyak mengikut kadar pertubuhan dan permintaan pengguna. Hal ini bermakna apabila terciptanya permintaan yang tinggi, kuantiti produk perlu ditambah bagi menampung keperluan pengguna. Justru itu, inisiatif ini perlu disemarakkan lagi bagi rakyat tahu dan lihat bahawa hasil pertanian yang dikembangkan melalui tanah-tanah yang terbiar serta menguntungkan dan meningkatkan ekonomi diri dan negara. Okey, bagi langkah yang kedua, bagi menangani masalah yang dihadapi, pihak yang berwajib perlulah membuat lawatan ke kawasan peternakan ayam dan mendengar masalah yang dihadapi oleh para penternak ayam. Rentetan daripada itu, lawatan kerja berkenaan adalah untuk melihat dengan lebih terperinci bagaimana proses peternakan ayam dan pengeluaran ayam tanpa penggunaan vaksin atau antibiotik untuk pembesaran ayam. Oleh itu, kerajaan sedaya upaya berusaha menetapkan mekanisme pengawalan harga bagi memastikan rakyat tidak beban dengan cabaran kos sara hidup. Okey, langkah yang ketiga, program membuat bicara bersama wakil MAFI dan pengusaha peternakan ayam bagi membincangkan krisis harga dan kekurangan bekalan ayam di Malaysia. Program bicara ini penting kerana ia mampu merungkai segala persoalan dan persepsi berkenaan isu ini. Rakyat dapat mengetahui secara jelas dan boleh bertanya terus kepada wakil sama ada dari pihak MAFI atau pengusaha peternak ayam. Program ini juga bagus kerana selain mendengar, rakyat juga boleh mengajukan sebarang soalan kepada wakil kedua-dua pihak. Moderator bagi program ini juga haruslah orang yang tidak mempunyai kepentingan kepada mana-mana pihak bagi mengelakkan unsur berat sebelah. Beliau juga haruslah orang yang mempunyai pengetahuan luas dalam bidang ini dan seseorang yang dihormati. Okey, kesimpulannya, kenaikan harga barang, kekurangan bekalan ayam di dalam pasaran harus diselesaikan dengan baik oleh semua pihak bagi kebaikan yang bersama.
Setiap pihak yang terlibat menghadapi tekanan masing-masing, seperti rakyat terpaksa menghadapi masalah yang tidak mendapat bekalan ayam serta harga yang naik dengan mendadak. Manakala bagi pihak kerajaan, tekanan daripada rakyat untuk mengekalkan subsidi serta tekanan daripada pihak pengusaha untuk melakukan bayaran subsidi harga ayam sebanyak 60% dengan segera amatlah menggusarkan. Oleh itu, satu penyelesaian situasi menang-menang haruslah diambil supaya isu ini dapat menyelesaikan dengan segera. Pihak kerajaan haruslah berusaha untuk menyelesaikan isu ini dengan secepat mungkin agar tidak menjadi lebih serius dan boleh mengancam kestabilan ekonomi serta keamanan negara kita Malaysia. Semoga dengan isu dan langkah-langkah yang dimentangkan ini dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh rakyat serta kerajaan kita. Sekian, terima kasih daripada kumpulan G1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.